مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. سلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. سلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. سلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana banyak melimpahkan rahmat-Nya
kepada banyak melimpahkan rahmatnya, melimpahkan hidayahnya, melimpahkan rezekinya kepada seluruh makhluk yang diciptakannya. Dan juga jangan lupa selawat dan salam kita kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para isteri baginda, kepada para ahli keluarga baginda, kepada para sahabat baginda, dan juga kepada golongan yang mengikuti baginda sampai hari kiamat, insya-Allah. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa khabar? Kami di Al-Tamar mendoakan agar kita semua dan juga keluarga diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan kebaikan di dunia, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan kebaikan di akhirat, dan juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari api nerakanya, insya-Allah. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum meneruskan episod saya yang mana tajuknya ialah macam mana ataupun tanggapan salah berkenaan dengan bila nak mula bisnes ni. Okey, baik. Sebelum tu saya nak ingatkan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jangan lupa sharekan, tagkan dan juga komen di bahagian bawah. Moga-moga kita dapat sesuatu ilmu, moga-moga kita mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Taala, dan juga mudah-mudahan pahalanya berpanjangan sampai hari kiamat, insya-Allah. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya meneruskan topik hari ini, dan juga bila bercakap tentang nak mula bisnes ataupun nak cari bisnes ni, especially kepada mereka yang bekerja sepenuh masa, merancanglah bekerja untuk menjana pendapatan secara part time tambahan melalui bisnes kat luar sana. Jadi sebelum tu ada beberapa perkara kita perlu fikirkan tanggapan yang salah yang biasa kita tersiap langkah sebenarnya bila nak membuat bisnes ni, ataupun kita nak cari pendapatan sampingan ataupun side income bila berbisnes ni. Yang pertama adalah bila kita bekerja ni bila kita fikir kita nak berbisnes, kita ingat kita nak kena berhenti kerja serta-merta, dan juga kita nak fokus pada bisnes full time. Ini satu perkara yang risikonya tinggi. Kita tak tahu bisnes tu berjaya atau tidak, kita ambil satu risiko tinggi dengan kita berhenti. Jadi benda ni tidak benar lah, jangan fikirkan ini tak boleh pakai poin ni. Yang kedua ialah bila kita nak berbisnes ni, kita kena mulakan dengan modal yang besar. Modal yang besar ni maknanya kita nak buat pinjaman di bank, ataupun kita buat pinjaman di koperasi ke. Benda-benda ni kita kena fikir sekali lagi. Pasal pertama ni kita tak ada pengalaman dalam bidang kategori. Yang kedua, kita tak tahu selok belok, dan marketing kita pun belum kuat, belum ada lagi pun sebenarnya. Jadi kenapa saya cakap pasal marketing ni? Pasal marketing ni ialah kata orang jantung pada perniagaan. Kalau marketing tu bagus, income tu tinggi, maknanya dengan pendapatan tu kita boleh buat macam-macam lah. Kita boleh bayar sewa, kita boleh simpan di bank dan seumpamanya. Jadi bila kita mula-mula je modal besar, kita buat dengan tak ada apa-apa pengalaman, dengan tak ada kata orang support dari mana-mana, dan ini bahaya. Yang ketiga ialah pandangan atau pendapat kita ataupun kita punya gambaran bila nak bisnes ni, kita kena ada kedai fizikal. Ini pun tak benar. Kenapa kata tak benar? Bila tengok kat keadaan sekarang, bila COVID melanda kita daripada tahun lepas sampai sekarang, mana-mana yang ada kedai fizikal ni, yang mana kedai tu dia sewa, bayangkan dia tutup, tak dapat jalankan perniagaan, tapi sewa kena bayar. Bahaya kan? Yang keempat ialah kita kena fikir pula, kita kena keluarkan produk sendiri pula. Tak ada produk ni tak nak berniaga. Benda ni nak katakan bukan mudah sebenarnya. Bila kita fikir kita nak berniaga, kita kena ada produk sendiri. Pasal apa? Produk ni pun dia ada R&D dia. Dan R&D tu bukan mudah, especially produk-produk yang baru, tak nak pernah dengar di pasaran.
Dia memakan masa juga bila nak keluar tu. Dan juga kita sering juga terdengar orang yang berniaga yang tak ada gunakan produk sendiri, dia hanya jadi stokis, dia pun boleh jadi kaya raya. Kita ada dengar kat luar sana, tak ada buat sendiri. Jadi yang kelima ialah kena mengadap bisnes ni 24 jam. Maksudnya bila kita ada bisnes ni 24 jam, tak, itu tak benar sebenarnya, tanggapan tu salah. Kenapa? Kita sekarang ni ada e-commerce, kita ada sistem-sistem yang up to date, sistem yang canggih, yang mana boleh menjalankan aktiviti perniagaan, aktiviti pembayaran, perbankan, semua ni secara online 24 jam. Jadi kita tak perlulah ambil pakai konsep yang mana kita kena menghadap di sini 24 jam. Okey, baik. Dan juga bila cakap tadi apa yang tidak benarnya, apa yang benarnya? Apa yang benar daripada persepsi tadilah. Jadi pertama ialah bila cakap nak berhenti kerja tu, sebenarnya kita jangan berhenti kerja, baru nak berniaga. Melainkan kalau kita kena buang kerja tu lain, kita kena buang kerja, kita kena retrench. Lebih COVID-19 kita dengar di akhbar-akhbar banyak orang yang terkesan dengan dengan COVID ni, di pendapat gaji kena potong lah, kena buang kerja lah dan seumpamanya lah. Banyak berlaku lah, banyak kata orang peratusan tinggi. Jadi melainkan kalau kita nak berhenti kerja, melainkan kita mempunyai simpanan yang banyak, yang mana duit simpanan tu kita boleh survive kalau kita tak bekerja selama 6 bulan ke atau setahun. Maknanya kita boleh gunakan gaji ataupun simpanan kita tu, kita boleh belanja macam mana bulanan kita, macam mana kita belanja masa kita bekerja full-time. Itu pertama. Yang kedua ialah kita kena terus bekerja. Kalau katakan kita kena terus bekerja, sambil tu kita kena buat sedikit research penggunaan produk ataupun perkhidmatan yang orang perlukan, sama ada di pejabat ataupun di media sosial ataupun di kejiranan yang inilah, sebelum kita nak berhenti. Jadi kita buat research dulu. Jadi setidaknya bila kita dah buat research tu, kita dapat produk yang kita rasa memang ada demand, permintaan di mana-mana, jadi kita ceburi ataupun kita jadi ejen atau stokis dengan produk ni. Jadi kita punya kata orang pendapatan tu makin bertambah lah, tak telah tergugat. Okey, yang ketiga, kita kena mulakan bisnes sampingan ni, sama ada kita jual produk ke ataupun kita menjalankan perkhidmatan ke, dengan kita jadi ejen dulu. Jadi ejen, jadi pengedar, jadi stokis, yang mana bila kita buat step pertama ni, secara tak langsung kita belajar, kita menimba ilmu daripada kita punya founder lah, macam mana dia run business, macam mana dia buat marketing. Banyak kita akan belajar di belok business tu. Dan juga macam contoh lah, katakan kita macam contoh pusat tuition yang mengajar di rumah ni kan, pada hujung minggu lah. Jadi kita buka perkhidmatan ni, tapi bukan kita yang mengajar. Contohnya kita menguruskan cikgu-cikgu yang mana ada free di hujung minggu yang ingin mengajar, yang ingin mendapat pendapatan. Kita jadi administration ni, kita hanya pasarkan, dapat anak murid, lepas tu kita buat jadual dengan guru-guru ni waktu-waktu tertentu untuk buat kelas secara online. Okey, baik. Itu satu idea lah. Dan juga macam contoh-contoh lain, macam perkhidmatan urut kaki, dan seumpamanya, macam perundingan takaful, perundingan kewangan, hartanah dan seumpamanya lah. Jadi kita mulakan dengan berbisnes secara itu dulu. Dan juga yang keempat, kita mulakan bisnes tu dengan tanpa kedai ni. Kenapa nak dengan kedai? Tanpa kedai ialah kerana kita tahu sekarang ni banyak dah sosial media yang katanya banyak orang tertumpu kat situ. Jadi kita boleh jadikan media sosial kita ni sebagai kita nak buat pemasaran, kita nak tarik traffic tu ataupun crowd tu lah. Macam contoh FB, Instagram, Twitter dan macam-macam lagi, WhatsApp, SMS semua. Kita boleh gunakan platform-platform ni untuk kita jadikan sebagai kedai
kita panggil kedai e-commerce kita lah, ataupun kedai maya kita, tak perlu ada fizikal. Jadi banyak sebenarnya boleh kita jimatkan bila kita tak ada physical kedai ni, dari segi apa ni, sewa, cukai dan sebagainya lah. Okey, baik. Dan juga apa ni, yang terakhir poin saya ialah kalau nak berbisnes ni jangan mulakan dengan meminjamkan bank lah, apatah lagi jika jumlah tu besar. Dan juga bukan senang pun kalau kita nak buat pinjaman dengan bank, pasal kita banyak kertas kerja yang kita perlu buat. Kita punya profile account pun tak berapa cantik, jadi leceh sebenarnya. Jadi saya elok ni biarlah kita jangan meminjam dulu lah, meminjam dulu, pasal kita takut nanti bisnes tu tak jadi, kita yang tanggung rugi, at the end kena jual rumah ke jual kereta, nak orang minjam. Okey, baik. Itu saja yang saya nak kongsikan. Faham ke faham? Mudah-mudahan kita mendapat sesuatu ilmu insya-Allah dengan perkongsian ni. Andai kata tuan-tuan dan puan ada idea berkenaan tajuk ini, boleh komenkan di bawah. Kita kongsi ilmu sesama kita insya-Allah. Mudah-mudahan kita mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di samping tu kami di AR Tamar sedang mencari sila rumah ataupun sesiapa saja student ke, ataupun mereka yang terkesan pendapatan akibat COVID-19 ni, sama ada diberhentikan kerja ke, dipotong gaji ke, atau seumpamanya. Kami ingin bantu mereka-mereka di luar sana yang terkesan ni akibat COVID ni, dengan kami menyediakan peluang perniagaan lah, ataupun pendapatan, iaitu kami sedang mencari agent dropship, iaitu agent dropship yang ingin menjual salah satu produk utama kami, iaitu produk kesihatan Parti Ajwa. Okey, baik. Bila bercakap pasal dropship kami ni, saya nak kongsikan sikit berkenaan dengan syarat-syarat dia. Sangat mudah. Iaitu pertama, pendaftaran tu adalah percuma. Kemudian tak perlu apa-apa modal pun, dan tak perlu simpan stok, dan juga tidak perlu post barang. Ini semua kami akan lakukan sendirilah. Dan juga bahan-bahan pemasaran untuk bantu tuan-tuan dan puan di luar sana, dengan kami akan sediakan gambar-gambar, video-video pemasaran yang mana membantu tuan-tuan dan puan untuk melancarkan lagi proses pemasaran itulah kepada rangkaian tuan-tuan dan puan sana di luar sana. Dan juga group support juga kami sediakan, kami tak tinggalkan gitu saja. Kami create group support ni, yang mana group support ni terdiri daripada FB group ataupun WhatsApp group ataupun Telegram group lah, yang mana di dalam tu kita akan kongsikan macam-macam info, bagi kebanyakan info marketing lah, bagi membantu tuan-tuan dan puan di luar sana insya-Allah. Dan juga tidak berakhir kat situ, kami akan buat coaching juga, sesi coaching. Biasa ni tengok keadaan jugalah, kadang-kadang kita buat sesi coaching ni satu one to one, kadang-kadang kita buat saya berkumpulan, tengok keadaan juga. Tapi insya-Allah kalau tak ada arahan bintang, kita akan buat sesi coaching melalui, kita gunakan platform sama ada Google Meet ke, ataupun Zoom ke, ataupun Skype, tengok keadaan. Okey, baik. Tapi apapun yang penting tuan-tuan dan puan perlu rajin dan committed dengan kami. InsyaAllah kita akan membantu insyaAllah. Dan juga andai kata tuan-tuan dan puan mempunyai ataupun kenal sesiapa yang nak dibantu di luar sana, jangan lupa kongsikan link kami ni kepada mereka. InsyaAllah kami akan bantu semampu. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan sekalian, sebelum tu saya terlupa nak pesan diri saya, nak perkenalkan diri saya, iaitu saya Abdul Rahman Muhammad Nur. Kami daripada AR Tamar, yang mana kami adalah merupakan wakil pemasaran produk Al-Hijaz Smart International Sdn Bhd, yang mana produk utama kami ialah produk kesihatan Parti Ajwa ataupun Parti Kurma Ajwa. Dan kepakaran kami membantu tuan-tuan dan puan di luar sana, tak kira lelaki atau perempuan, tak kira tua atau muda, dan juga dalam menjaga, memperbaiki, maintainkan kesihatan diri itulah, jasmani itu, agar dapat beribadat lebih, dapat membantu orang lain juga, dan juga agar timbul rasa sayang dan nasihat tu hasil pemakanan ajwa tu sendiri, kurma tu, kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga apa yang kami bantu sebenarnya saya cakap tadi ialah melalui produk kesihatan, jus ataupun parti ajwa. Dan
Apa yang tuan-tuan perlu lakukan ialah kalau nak tahu, PM saya, DM saya, tag saya, mudah-mudahan kami akan kongsikan info-info yang tuan-tuan perempuan nak tahulah. Dan satu perkara lagi, bila bercakap pasal kenapa Ajwa ni, saya nak kongsikan kat sini lah, antaranya kenapa Ajwa ni ialah sebenarnya Ajwa ni kita tahu kan dia tamar kan. Yang membezakan tamar Ajwa dengan kurma Ajwa dengan kurma-kurma lain adalah kurma Ajwa ni sahaja yang ada di dalam hadis, di dalam hadis. Kurma lain tak ada. Walaupun mereka khasiat yang sama, tapi kurma Ajwa ni ada kelebihannya. Kelebihannya apa? Itu kena kita kena tanyalah. InsyaAllah kami akan bantu. Tanya kami, insyaAllah kami akan bantu apa kelebihan ni. Dan juga bila cakap pasal kurma ni, apa ni, dia banyak khasiatnya. Antaranya kurma ni dia baik untuk apa ni, ibu yang mengandung. Dia baik untuk ibu mengandung. Kenapa? Kerana kurma ni dia mengandungi mineral potasium ataupun mineral potasium dan juga kalsium yang mana potasium tu sendiri yang terdapat di dalam kurma ni dia punya bacaan lebih kurang 22 ataupun 3 kali ganda lebih tinggi daripada buah-buahan. Dan juga potasium ni kelebihan ni adalah dia boleh mengekalkan pengecutan tubuh badan dan jantung tu, dan juga dia boleh mengawal atur tekanan darah dan ibu yang semasa apa ni, pertumbuhan janin tu lah, sebelum start mula janin tu nak berisi lah gitu. Dan juga manakala kalsium tu juga dia penting untuk pertumbuhan gigi dan tulang bayi yang dalam kandungan rahim tu. Dan juga bukan itu saja, kurma juga dia mengandungi vitamin C, dia mengandungi asid folik dan vitamin A juga. Dan juga apa kalau nak dikatakan kandungan protein dalam kurma ni dia tidaklah sebaik mana, tapi kalau nak tahu dia ada nutrien yang boleh membantu wanita mengandung ni mendapat vitamin ataupun zat nutrien yang cukup lah untuk ibu dan bayi. Itu salah satu kelebihan kurma tu. Dan bila cakap pasal Ajwa maknanya ada lagi hebat lah daripada tamar ataupun kurma. Okay, baik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu saja yang saya nak kongsikan hari ini berkenaan dengan FB Live saya dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan yang baru saja mengikuti FB Live saya ini, jangan lupa boleh ulang dengar semula insya-Allah. Dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan yang masih lagi mengikuti FB Live saya daripada awal hingga akhir, saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih atas komitmen dan komited tuan-tuan dan puan-puan selama ni. Dan juga jangan lupa sharekan, tagkan dan juga wawarkan FB Live ni. Mudah-mudahan kita mendapat sesuatu insya-Allah, sesuatu ilmu dan juga dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum saya mengakhiri FB Live saya ingin berpesan berkenaan COVID-19 ni. Jangan lupa amalkan penjagaan sosial, pakai double face mask, amalkan menggunakan MySejahtera apps tu bila nak ke mana-mana, bila nak masuk premises kat luar sana, jangan lupa scan. Mudah-mudahan tidak terkena saman nanti. Dan juga jangan lupa juga jaga penjagaan sosial tu, amalkan 3W 3S tu jangan lupa. Dan juga mudah-mudahan kita dapat memutuskan rantai COVID-19 ni dan juga jangan lupa kita banyakkan berdoa kita bertawakal atas ujian ni. Allah bantu kita dapat harungi benda ni, dan juga kepada Allah lah kita berserah. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu saja email saya hari ini. InsyaAllah besok kita akan berkudara pagi macam biasa balik pada pukul 11 pagi insyaAllah. Dan saya akhiri email saya ni seperti biasa dengan tasbih kifarah dan juga suratul as. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Saya akhiri dengan moto perniagaan kami, iaitu sebaik-baik manusia
ialah manusia yang memberi manfaat kepada manusia lain. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa besok pagi pukul jam 11 pagi insya-Allah. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. سلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. سلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. سلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله.